أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang sekali lagi mengaturkan kita bertemu di pagi ini untuk kita terus berusaha memahami kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Quran agar kita jadikan dia panduan dalam kehidupan kita, ya, dan membantu kita untuk menentukan apa-apa saja perlakuan kita, apa saja perancangan kita, dan apa saja yang kita fikirkan selaras dengan ataupun selari dengan apa yang Allah nak kita lakukan, ya. Itulah tujuan kita, ingin memahami Al-Quran ni sebagai huda, ya, iaitu panduan hidup. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Dan kita sekarang ni di paparan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-14. Dan hari ini kita akan fokus kepada pengenalan kepada kalimah yang terakhir, kalimah yang ke-15, iaitu mustahzi'un, ya, mustahzi'un. Semalam pun kita telah memulakan perkongsian dia, ya, iaitu kita melihat beberapa tanda-tanda di sini yang kita boleh membantu untuk mengenalnya, ya. So kita telah melihat dalam digital Al-Quran yang ni, iaitu tafsir dan perkata, dan kita hari ini kita akan melihat pula, kalau kita imbas kembali apa yang kita lihat semalam dalam tafsir dan perkata tu, inilah, ya. Yang ini huruf akar dia, ya, ha, zai, alif. Ha, zai, alif. Dan kita lihat di sini apabila alif adalah huruf illah yang ketiga dalam huruf akar, dia biasanya akan bertukar kepada hamzah. Ya, jadi maknanya apabila tuan-tuan melihat di dalam kalimah terdapat huruf hamzah tu, huruf hamzah tu adalah berasalnya daripada alif. Ya, hamzah yang tuan-tuan lihat di dalam kalimah mustahzi'u tu, mustahzi'un, hamzah tu adalah daripada alif yang huruf ketiga di dalam huruf akar, ya. So sebagai panduan, huruf alif di dalam huruf akar akan sentiasa bertukar kepada hamzah qata', ya, di dalam pembentukan kalimah. Sama ada dia di tempat yang pertama ataupun tempat kedua ataupun tempat ketiga, dia sentiasa akan ditukarkan kepada huruf hamzah qata', ya. Dalam konteks ni dia di kedudukan huruf yang ketiga dalam huruf akar, dia pun ditukarkan kepada hamzah, ya. Sebelum menjadi mustahzi'una ni, dia mengambil kata terbitan dia lah, ya. Mula kata dasar, kemudian kata terbitan, barulah dibentukkan kalimah di dalam ayat sepenuhnya, ya. Itu akan kita lihat apabila kita membuat proses pembentukan kalimah nanti.
Okey, sebelum tu kita cuba lihat apakah yang dikongsikan oleh corpus.com ya. Saya pun telah pun apa paparkan ya, dan paparkan Mustaziun tu daripada corpus.com ya, Quran Corpus, corpusquran.com. So dia maklumat dia lebih sikit daripada tafsir dan perkata tadi ya. Yang pertamanya dia juga memberitahu kita 3 huruf akar ya. Tengok sini, 3 huruf akar. Untuk korpus ni tuan-tuan kena buat penukaran sikit ya. Korpus Quran.com ni dia menggunakan hamzah qata di dalam huruf akar ya. So QHS Academy dia tak ikut yang ni ya. Dia tidak ikut, tak mengambil hamzah qata. Sebab hamzah qata bukannya huruf lemah. Huruf lemah dia ialah alif. Tu tukarkan kepada alif. Jadi ha, zal dan alif. So dari konteks penggunaan huruf akar Quran tafsir dan perkata ni dia lebih tepat lah ya. So dia sini ha, zal, alif. Sedangkan kalau corpus Quran.com tu dia menggunakan hamzah. Tengok sini dia tulis hamzah ya. So kita kena tukarkan. Mereka-mereka yang membangunkan perisian dipanggilkan korpus Quran ni, dia hamzah sama dengan alif. Dia punya konsep dia hamzah sama dengan alif ya. So kita tukarkan dia ya, sebab hamzah dengan alif bukannya tidak sama ya, dia berlainan. Jadi apa lagi maklumat yang diberikan kepada kita kat sini ialah dia adalah satu perkataan, dia komponen dia satu saja ya. Komponen satu saja. Tetapi dalam komponen penerangan kita, apabila kita membentuk nanti, kita akan pecahkan kepada 2 komponen ya, sebab dia ada komponen yang belakang ni iaitu imbuhan dia. Jadi dalam pembentukan kalimah, dalam kita menerangkan komponen-komponen dia pun kita akan pecahkan kepada 2 ya. Okey, apa lagi yang dikongsikan kalau kita nak melayukan, tukar sajalah tab translate to Melayu. So dia akan tukarkan kepada bahasa Melayu ya. Di sini dia katalah adalah olok-olok ya, adalah olok-olok, sama dengan Quran tafsir dan perkata pun dia pun berkata olok-olok ya, tetapi situ dia terjemahkan adalah berolok-olok. Tengok dia sedikit ya, sini dikata adalah olok-olok, di sini dia kata orang-orang yang berolok-olok ya. Tuan-tuan dan puan-puan, olok-olok ni ialah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang kawan kita yang membina perisian di University of Leeds ni juga menggunakan terjemahan yang Quran yang lebih luas, iaitu orang Indonesia, bahasa Indonesia ya, sebab dia tahu orang Indonesia ni lebih ramai orang Islamnya, jadi mereka menggunakan terjemahan daripada bahasa Indonesia, English ke Melayu, dia gunakan bahasa Indonesia, bukannya bahasa Melayu ya, bukannya Malaysian. Melayu dia kira orang Indonesia tu juga orang Melayu. Jadi sebab itulah olok-olok ya. Kalau kita orang Malaysia mungkin kita tak gunakan olok-olok lah ya. Kita kata orang-orang yang mempermainkan ya, memainkan orang-orang lain tu dipanggilkan mustahziun. Jadi apa lagi maklumat yang dia beri? Noun ni dia kata jamak. Jamak maskulin. Nominatif bentuk 10 participle aktif ya. Kalau
Kalau kita nak bantu sikit terjemahan ni supaya kita faham dia, kita boleh buat ayat baru, ya. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan yang ni. Yang dimaksudkan ialah mustaziun ni ialah participle aktif. Dia adalah isim fa'il, ya. Isim fa'il. Itu yang dimaksudkan dengan participle aktif tu. Ya. Isim fa'il. Isim fa'il ni ialah bahasa Melayu dia apa, ya? Kata nama pelaku. Kata nama pelaku. Maknanya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan. Itu dimaksudkan kata nama pelaku. Kemudian dia masukkan maskulin. Kita ambil maskulin dia dulu, iaitu kata nama tu adalah muzakkar. Ya, muzakkar yang dikatakan tadi apa? Maskulin tu kita naik atas sikit. Lepas tu dia kata jamak. Jamak tu jamak lah. Kita pun kata jamak juga. Cuma ejaan kita jangan ikut dia K, ya. Jamak bukannya K, dia ain. So ain gunakan apostrofi. Jangan ikut yang ni jamak, bukan, ya. Jamak ialah jim mim ain. Dia bukannya kaf. Okey, apa lagi dikata sini? Nominatif bentuk X. Nominatif bentuk X tu ialah Roman, ya, Roman ke-10. Okey. So kita masukkan kita masukkan bentuk tu dulu. Bentuk tu biasanya kita masukkan selepas jenis, ya, iaitu apa dia? Isim fa'il, kata nama pelaku tu, dan kita masukkan wazan. Bentuk X itu adalah wazan. Wazan 10. Itu dia. Daripada maklumat ni, kita cuba fahamkan apakah maklumat yang diberikan tu. Dan akhir sekali dikata nominatif. Ya, nominatif ni ialah marfu'. Ya, i'rab dia. So kita akhirkan dengan i'rab lah. Marfu'. Okey, yang mana di sebelah kanan pun dia ada beritahu isim marfu'. Dia ringkas saja. Ya, ringkas saja. Tapi bila kita nak menerangkan tu biar dia detail sikit lah, ya. Biar dia detail sikit supaya kita akan mengenalnya dengan lebih baik. Okey. Apa lagi maklumat yang ada di sini kita kumpulkan dalam satu penerangan ni. Dia kata olok-olok tu itu terjemahan dia, ya. Terjemahan dia kita boleh masukkan lah. Kalau kita nak masuk sini, kita terjemahkan dia, ya, buat colon dengan hyphen untuk menunjukkan makna ataupun terjemahan kepada mustaziun, iaitu isim fa'il, kata nama pelaku, wazan 10, yang tu ialah orang-orang. Orang-orang yang, ya, mempermainkan orang lain. Orang lain. Itu dimasukkan dengan mustahziun. Okey. So maknanya kita kalau nak buat yang ni, yang kita maksudkan tu ialah kita ambilkan arrow kan dia. Ambil warna hijau. Ya. Itulah yang dimasukkan dengan mustahziun. Ya, yang juga yang dimasukkan dengan penerangan di bawah tu, ya. Okey, so kalau kita sudah dapat faham daripada sini, ya,
kita boleh pergi kepada Lexilogos untuk menerangkan kalimah ni dengan membuat komponen, menerangkan komponen dia. Penerangan dia sepatutnya sama dengan yang ini, ya. Dan kita akan buat pembentukan kalimah sekali, insyaAllah. So kita yang ni kita simpan dululah, ya. Kita simpan, kita tekan print screen, dia masuk dalam screenshot. So kita boleh keluar pada sini, iaitu kita kita pergi ke Lexilogos, ya. So yang ni kalau mungkin kita nak gunakan Lexilogos ni, kita biarkan, jangan padamkan, ya, penerangan tu. Dia akan bantu kita nanti dalam penerangan. Kita padamkan arrow saja, ya. Arrow je ni kita terpadam pula, ya. Okey, nasib baik lagi. Okey. Kenapa dia? Oh, patut kita nak padamkan arrow ni je. Okey. So kita pergi ke Lexilogos. Tu Lexilogos. Yang ni kita biarkan dulu, ya. Mungkin kita nak referkan dia, rujuk ke penerangan tu, kita biarkan dulu. Catatan ni on the screen, ya. Cuma kita alihkan sikit tempat dia supaya dia tidak mengganggu kedudukan tu. Kita alihkan dia sikit lah. Mungkin letak kat ujung ni, ya, sebagai reference kita, ya. Okey. So now kita dekat Lexilogos, kita mulakan dengan menulis kalimah tadi semula lah, iaitu kita mula dengan mustahziun. Mim baris hadapan, sim yang sukun, ta baris atas, ha yang sukun, zai berbaris bawah. Lepas tu hamzah kotak, ya. Tuan-tuan, sebenarnya nanti kita akan pecahkan, tak apa. Kita akan nampak tadi, ya, apa yang kita nak kongsikan. Sebenar hamzah kotak tu adalah pada asalnya ialah berkaki ya, ya, tetapi di sini dia digugurkan kaki ya tu apabila terdapat waw mad, ya. Kita akan lihat dia dalam komponen, ya. So kalau kita masuk sini, kita typekan komponen. Yang pertama sekali kita nak buat penerangan ialah komponen. Kaf, waw, mim, fa, waw, non. Komponen kalimah mustahziun. Ya. Okey, so kita buat komponen dia dulu, ya. So komponen ni sebenarnya kita pecahkan kepada dua. Apabila kita menulis komponen, kita pecahkan mustahzi'u tu dengan waw nun, ya. So waw nun bila dipecahkan, dia adalah dalam bentuk nakirah. Ya, so bermakna nakirah hamzah kotak ni adalah asalnya ialah dia berkaki ya, macam tu, ya. Dia berkaki ya dan bertanwin. So apabila dia bergabung dengan waw nun, tanwin tu digugurkan, kemudian tapak ya tu pun digugurkan. Jadilah mustahzi'una. Itulah, ya, komponennya, ya. Jadi kalau kita nak terangkan komponen tu, sebenarnya dalam penerangan ni ada dua bahagian dia. Mustahzi'un tu ialah isim fa'il wazan ke-10 yang muzakkar, tetapi dalam konteks ni sebelum dia bergabung dia adalah mufrad, ya. Tetapi ada komponen yang kedua tu, waw nun itulah yang menjamakkan dia, menjadikan kalimah ni bilangan mereka yang terlibat tu adalah ramai, ya. Jadi itu komponen dia.
Kemudian kita penerangan dah ada di sini ya. So kalau kita labelkan saja penerangan, Nga kena pergi kepada Jawi Melayu. Kita ambil Nga di sini. Sorry, kena copy dulu ya. Copy dia mana? Sini copy. Barulah boleh paste penerangan. Penerangan kalimah. Penerangan kalimah dah ada belah kanan ni ya. Jadi kita tak payah buat sekali lagi sebab dah ada. Jadi kita gunakan apa yang kita telah terangkan tadi dalam rumi dia ya. Dan kita terus kepada kalau nak buat rujukan seperti seperti apa nak katakan dia ni dalam rumi ya. Dalam rumi lah yang kita dah buat dalam tulisan rumi ni, dalam tulisan rumi waw lam ya sin nun rumi ro waw mim ya. Ini yang masukkan ya. So kita tak payah buat sekali lagi, kita terus kepada pembentukan kalimah. Fa ta waw qaf kaf nun. Kalimah mustaziun, copy saja di sini, bawa ke sini. Ya, dan kita buat pembentukan kalimah sekarang bermula dengan 3 huruf akar. Kita dah tengok sebelum ni apa huruf 3 huruf akar dia? Ha, zai dan alif. Itu 3 huruf akar dia. Ha, zai dengan alif. Okey. So, jadikan dia kata dasar. Ya, so apabila kata dasar pertama sekali alif yang lemah tu kita tukarkan kepada hamzah qata'. Macam tu. Dan ha dengan zai tu kita gabungkan saja dan kita bariskan dia ya. Zai baris atas dan alif pun baris atas. Bermakna kata dasar dia ialah hazah hazaa. Hazaa ni ialah kata dasar dalam bentuk kata kerja yang bermakna mempermainkan ya, mempermainkan. So, kalau kita nak bagi dia punya makna dia mempermainkan, perbuatan yang mempermainkan orang lain tu dipanggilkan hazaa. Mainkan. Okey. Kemudian kita teruskan dia dengan apa? Membentuk kata terbitan. So membentuk kata terbitan mesti ada acuan ya. So acuan tu mestilah selaras dengan jenis dia iaitu isim fa'il wazan ke-10. Ya, isim fa'il wazan ke-10 itulah acuan yang kita akan gunakan di dalam pembentukan kalimah. So kita pergi kepada template. Kita lihat manakah isim fa'il wazan ke-10. Isim fa'il ialah kolom D. Ni semua isim fa'il ni daripada 1 sampai ke 10. So kita akan pergi ke tengok wazan ke-10 iaitu yang akhir sekali. Ini wazan ke-10 ni. Row 15 tu wazan ke-10. D adalah isim fa'il. Ya, so jadi pertemuan row D dengan kolom D dengan row 15 tu, inilah acuan dia ya. Kalau saya nak besarkan sikit, ya, mustaf'ilun. Itulah acuan dia. Sim dengan ta telah menunjukkan dia adalah wazan ke-10 ya. So kita masukkan acuan mustaf'ilun tadi ke dalam leksilogos
Kita boleh type dia saja ya, iaitu mustaf'ilun. Ain baris bawah, lam yang dhammatain. Itulah dia punya acuan dia ya. Mustaf'ilun. Okey, kita naikkan yang ni, kita naikkan sikit. Okey. Okey. Bila dapat acuan dan kita masukkan ha, zai dengan alif ni di dalam acuan ni. So di manakah nak memasukkannya ya? Ini kena biasalah, kena tahu ya macam mana nak menggunakan acuan ni, iaitu kita masukkan ha ni kita gantikan fa ya. Kalau nak saya bantukan dengan arrow pun boleh. Arrow ya. Ha ni saya ambil yang ni, ha ni gantikan fa. Huruf akar yang pertama tu gantikan fa. Lepas tu zai yang kedua ni gantikan ain. Itu caranya macam mana nak menggunakan acuan untuk membina kata terbitan. Okey. Dan akhir sekali hamzah ni, yang last sekali tu hamzah tu kita gantikan kepada lam. Itulah cara teknik dia ya. Kalau silap yang tu, silaplah, tak jadilah dia. So tak boleh silap lah, di sini senang saja ya. Huruf akar pertama gantikan fa, huruf akar kedua gantikan ain, huruf akar ketiga gantikan lam. So apabila kita menggantikan tu, kita akan dapati dia menjadi menjadi kalimah di sini. Mim baris depan masih dia ada mim baris depan, musta tu masih ada. Okey, fa tadi kita kata kita ganti dengan ha, jadi ha yang sukun. Lepas tu zai ni menggantikan ain, jadi zai yang kasrah. Zai baris bawah. Kemudian hamzah qata, ya, hamzah qata menggantikan lam yang dhammatain. Ya, dia jadi mustahziun. Itu asal dia ya, mustahziun, sebab hamzah qata ni menggantikan lam yang dhammatain ya, baris dhammah tanwin, jadi dia bentuk dia macam tu ya. Tapi sekarang ni apa berlaku ya, bila ada hamzah qata di tengah kalimah, dan dia akan lihat huruf sebelumnya, apakah baris huruf sebelumnya ya. So sekiranya baris kepada huruf sebelumnya tu ya baris bawah, jadi hamzah qata ni kena mengambil baris kena mengambil tapak ya. Hamzah qata di tengah kalimah ni dia ada tapak dia ya, ataupun dipanggilkan kaki. Dia berkaki-kaki, ada kaki waw, ada kaki alif. Macam ni dia kaki alif ya, kaki alif dan baris dhammah atau dhammah tanwin. Tidak boleh ya, sebab apa, huruf sebelumnya bukannya alif, bukannya baris atas. Kalau huruf sebelum dia baris atas, dia boleh mengambil kaki alif. Tetapi di sini huruf sebelumnya berkaki berbaris kasrah, jadi dia kena ambil so kita bawa ke line seterusnya ya, untuk meneruskan ya pembentukan tu. So yang ni kita kena tukarkan hamzah qata tu, dia kena mengambil kaki ya, yang ni ya, hamzah qata berkaki ya ataupun bertapak ya, barulah kita dhammatainkan ya, baris dhammah yang tanwin tu dia masih lagi dalam bentuk singular ya, singular lagi. Singular dan marfu' lah. Bila dia baris dhammah tu maknanya default dia adalah marfu', sebab acuan dia dalam bentuk marfu' yang singular dan nakirah.
Jadi kalimah ni masih lagi singular, marfu', ya, dan nakirah. Okey, kemudian barulah kita jamakkan dia. Kopi kat sini macam mana cara nak menjamakkan? Tambah, sebab dia yang marfu', so kita gunakan imbuhan jamak waw nun, ya. Kalau dia bukan marfu', kita gunakan imbuhan yang lain bukannya waw nun, ya. So waw nun adalah untuk imbuhan jamak kepada kalimah kata nama yang marfu', ya. Apa tanda marfu'? Dhammah sinilah. Jadi kita gunakan waw nun. Katakanlah dia bukannya marfu', ya. Kalau dia bukan marfu', contohnya baris atas, mustahzi'an, sebagai contohlah, ya, ataupun mustahzi'in kalau dia majrur. Tapi sini marfu', ya. Kalau dia mansub ataupun majrur, kita tak boleh gunakan waw nun. Yang dia gunakan ya nun, ya, ya nun. Tapi sini dia marfu', kita gunakan waw nun. Jadi barulah dia akan bergabung menjadi mustah. Okey, tengok dulu, saya akan buat step by step, ya, tak shortcut. Kalau saya nak shortcut, saya akan terus buangkan tanwin, ya. Terus buangkan tanwin tu supaya dia menjadi kalimah mustahzi'una. Tapi saya tunjukkan dia ada tanwin tu adalah disebabkan di sini ada tanwin, jadi kalimah tu bertanwin. Jadi dia tidak boleh bertanwin dah, sebab nak meraihkan waw mat tu, tanwin tu perlu digugurkan. Okay, so sekarang ni tanwin tu ada dua perkara yang perlu digugurkan apabila ada waw mat. Ya, yang pertama, tanwin tu perlu digugurkan. Yang kedua, tapak dia ya ni, maknanya tapak ya ni juga perlu digugurkan bila ada waw mat. Itu kaedah dia, ya. Kaedah kepada hamzah qata'. Hamzah qata' ni dia bertapak sekiranya dia berhampiran atau bersama dengan huruf mat, apa-apa saja huruf mat, ya, sama ada alif ataupun waw ataupun ya, dia akan gugurkan tapak dia tu. Itu yang berlaku di sini, ya. So kita gugurkan tapak dia tu, ya. Kita ambil hamzah yang tidak ada tapak, ya, dan tadi kita gugurkan tanwin dia, kita letakkan dhammah saja. Itulah, ya, berlakunya macam mana terbentuknya kalimah mustahzi'una ni seperti yang di dalam ayat dia. Itulah proses dia, ya. Jadi bila kita dah buat pembentuk kalimah tu, terjemahan dia pun ada di dalam ni lah. Orang-orang yang mempermainkan orang lain, itu dia katakan olok-olok tu, ya. Olok-olok tu ialah orang yang, jadi dalam konteks ayat tu maknanya mereka-mereka ni, orang munafik ni, dia kata wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, dia kata, ya. Dia kata kami semua beriman. Itu sebenarnya olok-olok je, ya, hanya mainan mereka je kepada orang yang beriman, dan mereka mengaku pun, ya, mereka mengaku apabila mereka bersama geng-geng dia orang tu, kawan-kawan dia kata innama nahnu mustahzi'un. Kami ni sesungguhnya kami ni mempermain-mainkan orang-orang Islam tu. Bukannya sebenarnya kita ngaku kita ni beriman, ya. Itulah sedikit perkongsian kita kepada kalimah yang terakhir di dalam ayat ke-14, ya. So daripada sini kita sepatutnya sudah sudah dapat gambaran yang baik. So kita labelkan, kalau perlu kita buat rujukan nanti. Yang ni sebenarnya ayat 14 dan kalimah yang ke-15 untuk rujukan kita nanti, dan kita boleh simpan dia, ya. Simpan dia. Doktor, ya. Saya ingat sebelum buat simpan, kita tengok penerangan kalimah tu kan. Seperti tu ejaan dia. Oh ya, tersilap, ada ta pula dua kali. Dan dalam tulisan tu kita tambah dalam nota tulisan Rumi. Dalam nota, ya. Bolehlah. Nota macam mana Rumi dia jawi dia?
Ni lah kot. Ya. Non waw tak alih laga ya. Ya. Dalam nota Rumi sebelah lah ya. Dia kat sebelah tu. Okay. Sebelah. Tak, maknanya kita tak payah nak buat 2 kali lah dalam Jawi lagi dah ya. Sebab dah kita dah buat tadi, kita simpankan dia untuk membantu ya. Prof, Ya. maaf saya tadi on off masuk. Jadinya saya termiss dekat Amzah kotak tu. Dia bertukar Ya. kepada kaki ya tu kenapa? Oh, tak faham tadi ya. Saya dah Okay. keluar masuk tadi. Tak sempat Okey ya. macam ni. Nanti saya simpan ni dulu. Okey. Doktor, sebelum disimpan, Saya boleh akan buat rujukan dia tempat lain ya. Dalam glossary e-book tu ada sebenarnya. Kita cuba buka e-book tu supaya tuan-tuan dapat penerangan dia yang lebih kemas ya. Okey, saya doktor, ya. saya nak ni apa tu, kalimah mustahzi'una ini statusnya adalah marfu' kerana Ya. dia menjadi khabar kepada nahnu yang menjadi mubtada. Ya, betul. Kita perlu masukkan. Jadi Okey. kenapa dia jadi marfu' kerana ianya khabar. Betul. Okey, kita tambah dekat sini ya. Bagus tu kita lengkapkan penerangan tu dalam yang ini ya, jamak yang marfu'. Lepas tu kita boleh tambah lagi ia juga adalah khobar. Khobar ya. Khobar, kita panggilkan khobar mubtada. Maknanya kalau khabar mubtada tu maknanya khobar kepada mubtada yang sebelum tu apa dia? Nahnu. Nahnu. Ya. Nahnu yang marfu'. Okey. Itu lebih lengkap lah ya. Okey, terima kasih. Siapa yang apa tu? Hajbi. Hajbi. Terima kasih ya. Itu melengkapkan lagi penerangan kita dalam konteks ayat dengan sebelum tu kita 2 hari lepas kita dah menerangkan nahnu tu adalah isim dhamir munfasil mubtada yang marfu' ya. So bila dia mubtada tu mustaziun juga berperanan sebagai khabar dia yang marfu'. Sebab itulah dia dalam keadaan yang marfu' ni ya, dia tidak diubahkan kerana dia nak meraihkan mubtada tu sebagai khabar kepada mubtada. Okey, so kita simpan yang ni. Saya nak kongsikan soalan siapa yang bertanya tadi tentang hamzah qata' tadi? Saya Prof, Mariani. Mariani ya. Okey. Ibu dah tengok belum? Belum lagi agaknya. Okey, saya cuba dapatkan rujukan e-book tu ada tak sini. Salinan glossary ya. Okey, yang tu bahagian hamzah qata', maknanya di sini hamzah huruf hamzah qata'. Hamzah qata' penangan ni hamzah qata' yang berkaki ya, yang berkaki. Ada tak penangannya? Okey, ni dia ya. Bacakan, cuba tuan-tuan fahamkanlah ya. Dalam kalimah, ini sebagai contoh, dalam kalimah yu'minuna hamzah qata' mengambil kaki waw. Ya, hamzah qata' berkaki waw. Ini adalah kerana, saya besarkan sikit. Ini adalah kerana di dalam perbandingan, so, untuk menentukan kaki itu, tuan-tuan kena buat perbandingan di antara baris hamzah qata'. Dalam konteks ini, baris hamzah qata' ialah sukun dengan baris huruf ya sebelumnya ya. So kita kena lihat hamzah qata' tu apa baris dia dan huruf sebelumnya tu apa barisnya. Itulah. Kemudian kita buatkan perbandingan. Dalam konteks ni ya mengambil dhammah, baris kepada hamzah qata' ialah sukun. Ya. So
dalam perbandingan ini baris dhammah adalah lebih kuat. Dia dalam menentukan kaki hamzah qata' ni dia ada ranking ya, baris tu. Yang mana lebih kuat dialah yang dominan, maka kaki itu akan mengikut baris yang dominan tu, yang lebih kuat. So dalam konteks ni baris dhammah adalah lebih kuat daripada baris sukun. Jadi dalam keadaan ini hamzah qata' tu perlu mengambil kaki waw. Apabila dhammah yang dominan, hamzah qata' kena mengambil kaki waw. Ya. Okey, mengikut kekuatan susunan baris huruf sebelumnya adalah seperti di bawah. Ini kekuatan baris ya, apabila membandingkan baris kepada hamzah qata' dengan baris huruf sebelumnya, yang paling kuat baris kasrah. Kemudian baris dhammah. Kemudian baris fathah, barulah sukun, sakinah ya, bertanda sukun. Jadi kalau berbanding dengan yang tadi, dhammah dengan sukun, jadi dhammah B, sukun dia D. So dhammah akan lebih dominan. So bila dominan, hamzah qata' kena ngambil kaki waw. Kalau huruf sebelumnya kasrah, ya, kasrah dia banding dengan dalam konteks mustahzi'un tadi, hamzah tu adalah baris dhammah. Ya, jadi kasrah dengan dhammah, kasrah lebih dominan. So sebab itulah hamzah qata' tu mengambil kaki ya. Ya. Kalau kasrah dominan, dia ambil kaki ya. Kalau dhammah dominan, ambil kaki waw. Kalau fathah dominan, dia mengambil kaki alif. Ya. Sakinah takkan boleh dominan sebab di bawah sekali. So kalau ada sakinah ni, dia selalu kalah lah ya. So kalau ada kaki pun dia 3 saja. Ya, waw ataupun alif. Disebabkan kedudukan dia. So dalam konteks yu'minuna, dia dhammah dengan sakinah, sukun. Jadi dhammah lebih dominan, dia kaki waw. Ya. Biasa saya wow tu saya biasalah pakai. Ya. Cuma ya tadi saya kalau tengok yang ni, tengok ini ialah kasrah. Kasrah dia lawan dhammah. Kasrah lawan dhammah. Dhammah tu kira dah dominan tapi dia masih lagi kalah dengan kasrah. So bila dia kalah dengan kasrah, sebab tu dalam pembentukan tadi dia mengambil tapak ya. Tapak ya. Ya, bukannya tapak waw ataupun tapak alif. Ya. Dia dalam pembentukan terbitan tu dia tapak ya. Ya. Kemudian dia hilang sebab apa? Ada waw. Dia hilang kat sini. Ya, apabila ada, kalau tak ada waw, dia tetap bertapak bertapak ya seperti dalam ayat selepasnya. Tengok di sini ya. Yastahzi'u. Ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Susunan dia masih lagi sama. Zai baris bawah, hamzah qata' baris dhammah. Dhammah kalah dengan ya. So dia kena ambil dhammah kalah dengan kasrah. So dia kena mengambil tapak ya. Tak ada waw nun sebab tu dia ada tapak. Kalau dia ada imbuhan selepasnya yang berbentuk mat, dia akan gugur. Itu cara dia lah. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, cukup untuk hari ini. Ya, kita pun telah menghabisi hari Isnin kita imbas kembali keseluruhan ayat ni dan kita cuba kaitkan dengan makna dan tafsirnya dan tadabbur kepada ayat ini untuk dia membantu menjadikan dia panduannya dan renungan dalam kehidupan kita, apa yang sebenarnya Allah nak kita lakukan ya apabila kita membaca ya ayat-ayat ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima Terima kasih kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Prof. doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. doktor. Khairun katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pupuk anak. Pupuk.